Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Malaysia mahu Israel disingkirkan sebagai anggota PBB sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan membabitkan isu Palestin. Perdana Menteri maklumkan 31 Oktober lalu Kuala Lumpur telah menyertai kumpulan teras bagi penyediaan draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk diluluskan dalam masa terdekat. Jika diluluskan kelak, resolusi tersebut akan menjadi landasan perundangan UNRWA bagi meneruskan perkhidmatan asas kepada lebih 6 juta pelarian Palestin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bawa mandat Malaysia untuk menoktahkan keganasan Israel pada sidang kemuncak tergempar negara Arab dan Islam di Riyadh 11 November ini. Sidang kemuncak tersebut sebagai ikhtiar halang keputusan Parlimen Israel melenyapkan UNRWA di Asia Barat. Kuala Lumpur juga akan bincangkan pembangunan pelan tindakan dan langkah konkret untuk capai kemerdekaan negara Palestin dalam tempoh garis masa yang jelas selain sumbang 25 juta ringgit kepada tabung UNRWA. Sementara itu, Perdana Menteri akui beliau sudah ambil langkah melangkaui kesanggupan banyak negara lain membabitkan keganasan rejim Zionis. Menyifatkan kenyataan itu bukan bersifat takbur, beliau beritahu ramai rakan dari negara lain mengingatkan risiko akan kelantangan hal terbabit. Ini termasuk tidak benarkan kontena dari syarikat perkapalan di Israel ZIM memasuki negara. Berkuat kuasa 1 Julai, semua kenderaan guna bahan api gas asli mampat NGV tidak lagi dibenar didaftar atau dilesenkan. Perkelar runcit bahan api itu juga ditamatkan Petronas secara berperingkat bermula bulan lepas. Menurut Menteri Pengangkutan, keputusan dibuat atas faktor keselamatan. Sepanjang tempoh 3 tahun ini, lebih 40,000 kenderaan aktif NGV yang berdaftar di dalam negara. Penjimatan dari pengurangan subsidi pengeluaran gula boleh disalurkan untuk manfaat rakyat. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, ini termasuk membina lebih banyak infrastruktur dan fasiliti yang diperlukan kementerian berkenaan. Ke arah usaha itu, beliau menggesa semua pihak beri sokongan dalam menyebarluaskan kempen perang gula. Esok bermulanya musim monsun Timur Laut MTL dan diramal berterusan hingga Mac tahun depan. Fasa awal MTL hingga hujung tahun ini, hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Manakala Januari hingga Februari 2025, negeri yang lebih berpotensi berlaku hujan lebat Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Bagi fasa akhir pula, utara Semenanjung dijangka alami kurang hujan menyebabkan cuaca panas, kering serta berlakunya gelombang haba. Justru orang ramai dinasihatkan beka dengan maklumat dan ramalan Jabatan Meteorologi melalui medium sebaran rasmi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tingkatkan kesiapsiagaan bagi berdepan monsun Timur Laut. Ini termasuk beri tumpuan kepada 4,619 lokasi hotspot di seluruh negara. Ketua Pengarahnya memberitahu, meskipun ramalan jumlah lokasi banjir kurang berbanding tahun lepas, namun persiapan awal tetap dibuat dengan aktifkan bilik gerakan banjir di Pusat Gerakan Operasi mengikut situasi semasa banjir. Susulan ramalan monsun Timur Laut, aktiviti rekreasi di kawasan sungai serta aktiviti pendakian di kawasan bukit di Pulau Pinang tidak digalakkan kepada orang ramai. Ia berisiko berdepan fenomena air pasang atau tanah runtuh. Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak memberitahu pihaknya telah lakukan persediaan awal untuk tangani insiden sedemikian dalam tempoh MTL. Ini pula usaha tangani isu pokok tumbang sehingga risikokan nyawa orang awam. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan beberapa langkah telah diambil kementeriannya bagi tangani isu terbabit. Ini termasuk melaksana program penilaian dan rawatan kawasan hijau yang beri fokus pokok ameniti yang berisiko di kawasan pinggiran jalan dan kawasan lapang. Sebuah kereta terjatuh dalam runtuhan tebing akibat tanah runtuh di Lembah Maju, Pandan Indah, Kuala Lumpur awal pagi tadi. Komander Operasi Bomba berkata pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 4.37 pagi. Sebelum pasukan dan dengan kekuatan 6 anggota ke lokasi bagi tindakan menyelamat, siasatan awal mendapati berlaku mendapan tanah di kawasan tepi jalan dan melibatkan sebuah kereta jenis Proton Saga. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang penuntut lelaki di sebuah kolej swasta di Cukai Kemaman ditemui mati dalam bilik asrama pagi tadi. Ketua Polis Daerah memaklumkan mayat mangsa berasal dari Selangor ditemukan rakan sebiliknya.
Penuntut itu dipercayai meninggal dunia dalam tempoh 12 jam sebelum ditemui. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Sarawak, seorang lelaki ditemukan mati berhampiran tempat pembuangan sampah di belakang sebuah pasaraya di Kuching malam semalam. Ketua Polis Daerah mengesahkan menerima panggilan orang awam berhubung penemuan mayat terbabit. Mayat lelaki tempatan itu ditemukan dalam keadaan tertiarap selain terdapat kecederaan di beberapa anggota badan. Mayat kemudian dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat dan kes setakat ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang pemandu teksi melecur selepas teksi dipandunya terbakar secara tiba-tiba. Kejadian berlaku di Kampung Batu 4, Kuala Ketil, Baling, Kedah. Ketua Polis Daerah berkata sebelum kejadian, pemandu tersebut melihat kepulan asap keluar melalui bonet kereta sebelum menghentikan kenderaan di tepi jalan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Kes rakyat Malaysia ditahan di sebuah hotel Golok, Thailand berhubung kes dadah Jumaat lalu. Ketua Polis Kelantan memaklumkan 2 daripada 6 yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah di negeri berkenaan. Selain, kesemua mereka didapati positif dadah. Dituduh culik dengan tujuan menuntut wang tebusan 20 juta ringgit bulan lalu, seorang ahli perniagaan bersama 2 lelaki warga Vietnam didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru. Ahli perniagaan mengaku tidak bersalah, manakala 2 warga asing itu tidak buat sebarang pengakuan kerana tidak faham tuduhan dibaca dalam bahasa Melayu. Justru mahkamah menetapkan 17 November bagi sebutan semula kes buat 2 warga Vietnam berkenaan. Baik, di Mahkamah Magistrate pula, seorang wanita warga Vietnam didakwa dengan tuduhan lupuskan sebuah kenderaan yang ada hubungan kait dengan kes culik berkenaan. Ia bertujuan mengelak salah seorang rakan senegaranya itu daripada hukuman undang-undang. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan dibenar ikat jamin RM7,000. Sebutan semula kes pada 17 November. Pertuduhan menyebut perkataan menghasut semasa PRK Nenggiri Ogos lalu. Barisan Peguam Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini kemuka permohonan di Mahkamah Session Gua Musang untuk pindahkan pembicaraan kes ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Peguam bela nyatakan permohonan dibuat atas beberapa faktor. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 15 Januari tahun depan. Seorang pengawal pengiring orang kenamaan didenda RM1,000 kerana menumbuk muka pemandu e-hailing yang merupakan orang kurang upaya OKU semasa menunggu pelanggannya di lobi sebuah hotel minggu lepas. Hukuman dijatuhkan terhadap Lance Corporal Muhammad Taufik Ismail, 32 tahun, selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan terbabit. Gagal membayar, tertuduh akan dikenakan hukuman penjara 20 hari. Kes jenayah cyber di Melaka meningkat sebanyak 850 kes dari Januari hingga Oktober 2024 dengan kerugian berjumlah 30.7 juta ringgit berbanding 25.2 juta ringgit tahun lalu. Esko Negeri berkata terdapat keperluan bagi menangani isu tersebut secara serius. Pihaknya mengambil tanggungjawab serta inisiatif berkempen kepada rakyat bagi menggalakkan prinsip 3S iaitu semak sebelum sesal sebagai usaha meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri akan merasmikan Pavilion Malaysia di Expo Import Antarabangsa China ke-7 yang berlangsung esok sehingga 10 November ini di Shanghai. Ia menampilkan 16 pempamer tempatan dengan sokongan Madrid, Bank of China Malaysia Berhad dan Petronas. Ketua Pegawai Eksekutif Madrid memaklumkan acara tersebut bertujuan meningkatkan ekspor dan memberi pendedahan kepada usahawan tentang peluang pasaran di negara tembok besar itu. Pembelian bersih ekuiti di Bursa Malaysia oleh pelabur institusi tempatan meningkat kepada RM960.4 juta pada minggu lepas. Peningkatan ketara berbanding RM244.6 juta minggu sebelumnya. Menurut MIDF Amanah Investment Bank Berhad, peruncit tempatan muncul pembeli bersih dengan nilai ekuiti RM49.4 juta selepas beberapa minggu menjual bersih. Sebaliknya, pelabur asing terus menjual ekuiti untuk minggu kedua berturut-turut.
100 PKS dalam sektor pembuatan akan menerima manfaat menerusi program Future Ready Financing (FRF). Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, inisiatif ini bertujuan membantu PKS menaik taraf operasi kepada kilang pintar menjelang tahun 2027. Usaha itu dijangka mewujudkan lebih 500 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. FRF selaras aspirasi Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 untuk memperkasa PKS. Syarikat Awam Tersenarai PLC Malaysia mempamerkan kemajuan dalam penggunaan Kod Takbir Urus Korporat Malaysia MCCG. Menurut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC, sebanyak 30 daripada 48 amalan terbaik merekodkan tahap penggunaan melebihi 90%. Ia mencerminkan komitmen sebilangan besar PLC terhadap takbir urus korporat yang mantap. Dapatan itu berdasarkan laporan pemantauan takbir urus korporat CG Monitor SC 2024. OPEC Plus akan melanjutkan pemotongan bekalan minyak sehingga akhir Disember ini. Negara-negara itu bersetuju melanjutkan pelarasan pengeluaran sukarela November 2023 sebanyak 2.2 juta tong sehari selama sebulan. Berikutan kebimbangan permintaan pelahan di China dan Amerika Syarikat. Negara terlibat turut mengulangi komitmen untuk mencapai pematuhan penuh bagi sasaran pengeluaran masing-masing dan mengimbangi sebarang pengeluaran berlebihan menjelang September 2025. Lawatan kerja Perdana Menteri ke China bermula esok cukup signifikan bersempena ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China ke-50. Selain angkat peranan Kuala Lumpur selaku pengerusi ASEAN 2025, lawatan juga bagi perkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Tiada rakyat Malaysia terjejas secara langsung akibat banjir yang melanda Valencia dan kawasan sekitarnya di Sepanyol sejak 29 Oktober lalu. Perkara itu disahkan Kementerian Luar dan turut menasihati rakyat Malaysia agar terus berwaspada dan mematuhi arahan serta nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan diminta berhubung dengan pihak kedutaan serta mendaftar kehadiran melalui platform e-consular. Penduduk di Paiporta, Sepanyol meluahkan rasa tidak puas hati mereka kepada Raja Felipe ke-6 susulan banjir yang meragut 217 penduduk di bandar itu baru-baru ini. Menurut Raja Felipe, negara itu perlu memahami kemarahan dan kekecewaan penduduk di zon bencana. Orang ramai juga disaran terus memberikan sokongan terhadap penduduk terjejas agar mereka berasa tidak diabaikan. Gunung Lewotobi laki-laki di Indonesia Timur meletus malam tadi menyebabkan angka kematian meningkat kepada 10 orang. Ia mengeluarkan lahar dan asap yang meliputi perkampungan berdekatan maksa penduduk lari menyelamatkan diri. Jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Negara itu berkata letusan turut disertai petir dan hujan batu panas yang menyebabkan beberapa rumah terbakar. Penduduk dinasihati agar berjaga-jaga dan memakai penutup muka. Serangan terbaru Israel di Gaza mengorbankan 30 orang. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, antara yang maut 6 di Bandar Bet Lahia, Jabalia 4, Khan Yunis 9 dan 2 di Timur Rafah. Kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Penduduk dibom tanpa sebarang amaran terlebih dahulu. Sementara itu, serangan berdekatan hospital kerajaan di Bandar Tebnin, Lubnan menyebabkan kerosakan teruk pada bangunan dan kemudahan awam serta mencederakan sekurang-kurangnya 10 orang. Kementerian Kesihatan Awam Lubnan dalam kenyataan memaklumkan mangsa terdiri daripada petugas kesihatan dan orang awam yang berada di dalam dan di pekarangan hospital. Sekurang-kurangnya 85 pekerja kesihatan dilaporkan maut manakala 51 yang lain cedera sejak tentera Israel melancarkan operasinya di Lubnan. Menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2024, beberapa jam berbaki, calon bertanding Donald Trump dan Kamala Harris giat turun padang untuk menemui pengundi. 7 negeri kini menjadi tumpuan utama. Trump dalam kempen terakhirnya di Pennsylvania berkata apa yang berlaku terhadapnya sebelum ini tidak gentarkan semangatnya untuk memenangi kawasan itu. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.